Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azim Akil bin Nazwa. Matriks nombor saya adalah 33 DPE 19F1115. Mata pelajaran yang saya akan bentangkan adalah heat transfer PGP 30112. Dan lecturer saya adalah Puan Haja Aminah binti Ishaq. Heat exchanger, saya akan mulakan dengan heat exchanger. Working principle dia, heat exchanger work because heat naturally flows from higher temperature to lower temperature. Therefore, if a hot fluid and a cold fluid are separated by a heat conducting surface, heat can be transferred from the hot fluid to the cold fluid. Dekat dalam gambar rajah ni kita boleh nampak contoh dia adalah kalau ada cecair panas di satu bahagian dan cecair sejuk di satu bahagian, maka perubahan suhu daripada panas akan pergi ke sejuk, maka menghasilkan cecair sejuk ni, cecair panas akan disejukkan, kemudian cecair sejuk akan dipanaskan. Seterusnya, log mean temperature difference, LMTD. The logarithmic mean temperature difference is used to determine the temperature driving force for heat transfer in flow system, most notably in heat exchanger. The LMTD is a logarithmic average of the temperature difference between the hot and cold feeds at each end of the double pipe exchanger. For a given heat exchanger with constant area and heat transfer coefficient, the larger the LMTD, the more heat is transferred. So LMTD tambah, maka heat transfer pun akan meningkat. LMTD meningkat, heat transfer pun meningkat. Contoh untuk penerangan lebih lanjut, kita boleh nampak dekat gambar rajah ni, apabila ada inlet di satu bahagian dan outlet di satu bahagian, kita akan labelkan inlet dia sebagai A dan outlet dia sebagai B. Maka kita akan mencari perubahan suhu di bahagian A dan perubahan suhu di bahagian B. So itu contoh satu. Kemudian contoh yang kedua ada di mana inlet kemudian ada outlet di bahagian A dan bahagian B. Dia akan tetap sama. Kita akan labelkan dia sebagai bahagian A dan labelkan dia sebagai bahagian B. Kita akan masih mencari dia punya temperature difference, perubahan suhu temperature difference dia di bahagian A ni, dan kemudian kita akan cari temperature difference dia di bahagian B ni, masih sama. Oleh itu kita akan dapat dia punya equation dia, di mana LMTD dia sama dengan perubahan suhu di A sama dengan perubahan suhu di B bahagikan long perubahan suhu A bahagi dengan perubahan suhu B. Itu LMTD. Seterusnya, shell heat exchanger yang saya akan bentangkan adalah shell and tube heat exchanger. Working principle dia adalah two fluid of different starting temperature flow through the heat exchanger. One flow through the tube side, and the other flow outside the tube but inside the shell side. Heat is transferred from one fluid to the other through the tube wall, either from tube side to shell side or vice versa. The fluid can be either liquid or gaseous on either the shell or the tube side in order to transfer heat coefficiently. A large heat transfer area should be used, leading to the use of many tubes. In this way, waste heat can be put to use. This is an efficient way to conserve energy. Jadinya shell and tube exchanger ni dibuat oleh tube dan shell. So untuk lebih memahami tentang shell and tube heat exchanger ni, kita boleh tengok video ni. Okey, ni bahagian shell. Bahagian shell akan dipenuhi oleh cecair yang sejuk. Kita boleh nampak sini bahagian shell akan dipenuhi dengan cecair yang sejuk. Sebenarnya kita akan tengok bahagian tube akan dipenuhi dengan cecair yang panas. Cecair yang panas akan masuk, cecair yang masuk dalam bahagian inlet dia, kemudian disambung kepada outlet dia. So jadi apabila kita gabungkan kedua-dua cecair tersebut lalu ke dalam heat exchanger serentak, maka perubahan suhu akan
heat transfer akan berlaku, di mana hot fluid yang memasuki tiub-tiub heat exchanger tersebut akan disejukkan, akan menghasilkan outlet cecair yang sejuk, kerana di bahagian shell tersebut dah dipenuhi dengan cecair yang sejuk, maka cecair di dalam tiub akan disejukkan, maka akan menyebabkan cecair yang sejuk di dalam shell akan dipanaskan, menghasilkan outlet di bahagian shell hot fluid. So daripada situ kita boleh nampak heat transfer, bagaimana heat transfer di dalam shell and tube heat exchanger berlaku. Seterusnya, construction dia. Kita boleh nampak ada construction dia macam ni je. Kita akan terang tube yang akan melalui bahagian shell dan outlet dia. Shell, di mana tube-tube tu akan lalu di bahagian shell, di mana heat transfer berlaku. Daripada sini kita ada nampak 3 perbezaan. Perbezaan dia hanyalah kita boleh nampak di sini adalah kemasukan inlet dan outlet cecair, di mana ini ada satu straight bahagian straight line, di sini bahagian bawah, dan satu line bahagian akhir. Kemudian di sini kita boleh nampak inlet dia akan sama dengan outlet dia, akan sama. Inlet dia bahagian kanan akan menghasilkan outlet di bahagian kanan juga. Kemudian kita akan pergi kepada komponen dia. Kita boleh nampak di sini di dalam kita boleh nampak ya, shell, bahagian shell. Untuk lebih nampak kita boleh tengok sini ya. Okey, ini bahagian shell tersebut, dan kemudian ini adalah bahagian tube tersebut. Bila kita gabungkan, kita boleh nampak di sini bahagian tube akan dimasukkan ke dalam bahagian shell. So pemasangan dia akan berlaku secara beginilah. Begini kita boleh nampak mana tube akan masuk bahagian shell. Maka kita boleh detail pada bahagian sini. Kita boleh nampak tube-tube adalah bahagian tube-tube, bahagian shell adalah di belakang permukaan di sini. Itu kita adalah sebagai, kita boleh nampak situ. Kemudiannya kita start daripada sini. Stationary heat nozzle ni adalah inlet bagi sesebuah cecair, biasanya hot fluid. Dia akan memasuki ruang-ruang tube tersebut dan berputar di bahagian akhir, kemudian bahagian bawah tersebut, dan akhirnya akan menghasilkan outlet di bahagian sini ya. Seterusnya bahagian shell, kita boleh nampak suatu shell inlet itu ada di bahagian atas, biasanya masuk cecair yang sejuk, akan memenuhi ruang shell, bahagian shell. Kemudian akan putar bahagian sini, memasuki bahagian bawah, memenuhi ruang bawah shell, kemudian akan keluar melalui shell outlet, shell nozzle juga, inlet dia, outlet dia. Daripada situ kita boleh nampak. Kemudian kita akan ceritakan tentang advantage dia. Advantage dia adalah large number of thin tubes provide large heating surface resulting in higher net heat transfer. Lagi banyak tube yang ada, maka heat transfer tu lebih efisien, lebih baik lah. Dan robust, reliable and low maintenance equipment due to the absence of joints. Robust, tahan nasak, reliable, boleh diharapkan, dan low maintenance equipment due to absence of joint. Sambungan untuk heat exchanger tersebut tak banyak, sikit kan. Dia basically tube dengan shell, so masukkan bahagian situ, so tak banyak sangat komponen equipment dia. Kemudian custom design for any capacity from shell 0.1 meter padu
ke 105 meter padu. So kita boleh design ikut kesesuaian industri tersebut. Kemudian design for variable operating condition, for example, can be operate at very high pressure over 100 megapascal. Kemudian can handle high temperature about 1100 darjah Celsius. Elok untuk high pressure dan high temperature. Kemudian these are made of variety of metal and non-metal material. Kemudian kita pergi ke disadvantage. The velocity in tube are kept low and fitting of shell tubes become loose after prolonged use due to temperature difference in temperature. The velocity in tube are kept low ni sebabkan untuk cecair hot yang masuk ke bahagian tube akan menghasilkan outlet yang cold. Itu sebab the velocity in tube are kept low. Laju dia rendah supaya akhir outlet dia mesti sejuk. So efficient bagi menghasilkan outlet tu kurang. Jadi reference yang saya ambil untuk buat pembentangan ni adalah daripada Wikipedia untuk shell dan tube heat exchanger, dan untuk heat exchanger juga saya cari pada Wikipedia juga. Kemudian YouTube source dia, YouTube yang saya terangkan tentang heat shell working principle heat shell and tube heat exchanger. Kemudian link terakhir adalah di mana saya dapat advantage dan disadvantage dia. Itu saja daripada saya untuk pembentangan ini. Sekian, terima kasih.